2020 bakal melabuhkan tirainya. Banyak perkara yang berlaku tahun ini. Sepanjang tahun 2020 ini juga, banyak kita dengar kes-kes penipuan. Jadi, dalam video kali ini, kita nak senaraikan 5 kes-kes penipuan yang popular sepanjang tahun 2020. Yang pertama, Macau Scam. Ini adalah scam yang paling popular pada tahun 2020. Macau Scam mendapat perhatian netizen, surat khabar, berita dan menjadi perbualan hangat kerana tertangkapnya Eddie Kana dan Alvin pada 21 Oktober 2020 oleh SPRM. Mereka ini adalah dalang terbesar Macau Scam. Kes-kes Macau Scam ni sebenarnya sangat banyak, tetapi kebanyakannya susah untuk dibuktikan dan jarang tangkapan terhadap suspek dapat dibuat. Eddie dan Alvin, mereka didapati menjalankan aktiviti perjudian dalam talian dan Macau Scam melibatkan warga Cina dan kartel penipuan dari luar negara. Berita harian pada 30 November 2020 melaporkan kedua-dua mereka ini ditahan mengikut Akta Pencegahan Jenayah selama 2 tahun. Bagi yang tak tahu apa itu Macau Scam ini dilakukan secara panggilan telefon dan selalunya suspek akan menyamar sebagai pihak berkuasa. Macau Scam melibatkan penipuan wang sehingga jutaan ringgit. Laporan berita harian Metro pada 16 November 2020 melaporkan rakyat Malaysia kerugian hampir 256 juta hasil daripada penipuan Macau Scam pada tahun ini yang melibatkan 5,218 kes. Yang kedua, scam platform pelaburan. Baru-baru ini viral tentang iShareFan. Bagi yang tak tahu, iShareFan ni adalah satu aplikasi yang mana pengguna-penggunanya akan diberikan tugasan. Contohnya, tonton, like atau share post di media sosial seperti Facebook, YouTube dan Instagram. Pengguna akan dibayar untuk setiap tugasan ini. Jadi, lagi banyak tonton, like dan share dibuat, lagi banyak pulangannya. iShareFan ni ada beberapa package atau jenis account. Kalau guna basic account, sikit sahaja tugasan yang boleh dibuat. Jadi, kalau nak buat lebih tugasan, kena bayar untuk upgrade account. Dekat sinilah scammer ini buat duit. Berdasarkan perkongsian seorang netizen di Twitter pada 25 November 2020, ada seorang mangsa yang dah bayar sebanyak RM3,000 melalui aplikasi ini. Harapannya dapatlah pulangan yang lebih banyak untuk bawa isteri pergi pemeriksaan kandungan. Tapi tiba-tiba semua wang dalam akaun tu tak boleh nak dikeluarkan. Alasan yang diberikan adalah disebabkan COVID-19. Selain iShareFan, ada beberapa lagi platform seperti ini. Contohnya, Testfight, Like and Share dan Zanzanli. Setakat ini, nilai kerugian dianggarkan sebanyak RM689,146. Yang ketiga, scam PKP. Macam yang kita tahu, wabak COVID-19 ni banyak bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Contohnya macam bantuan prihatin nasional, BPN. Tapi malangnya ada juga yang ambil kesempatan. Sindiket penipuan ini akan menghantar SMS kepada individu. Kononnya individu ini layak menerima bantuan BPN. Kalau nak duit dimasukkan ke dalam akaun mangsa perlu memberi maklumat-maklumat peribadi seperti MyCard atau nombor bank account. Walaupun tiada laporan polis berkenaan kerugian atau kehilangan wang disebabkan scam BPN ini, pihak polis menasihatkan supaya orang ramai tetap berhati-hati. Jangan mudah percaya. Yang keempat, scam pinjaman wang. Dalam satu laporan harian Metro pada 29 April 2020, lebih 25% daripada 500 aduan yang diterima Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM semasa tempoh PKP adalah kes penipuan pinjaman wang. Individu yang disasarkan dalam kes penipuan ini adalah individu yang disenarai hitamkan oleh bank atau yang tak ada pengalaman membuat pinjaman bank. Mangsa akan diminta untuk membayar sejumlah wang yang kononnya adalah caj perjanjian pengurusan dan cukai. Dalam satu kes yang berlaku di Pahang, seorang kaki tangan syarikat pengangkutan kerugian lebih RM180,000. Mangsa tertarik dengan satu iklan pinjaman wang di Facebook dan bercadang untuk membuat pinjaman sebanyak RM230,000. Sebelum pinjaman diberikan, mangsa dikendaki untuk membuat bayaran proses kepada 4 individu berbeza.
Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kepada yang menonton video ini, kami nak ingatkan, jangan mudah percaya kepada iklan-iklan yang menawarkan pinjaman dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, pulse scam. Selalunya, penipuan pulse scam ini dimulakan dengan mangsa menerima mesej dari syarikat penghantaran barang yang mengatakan ada barang berjenama milik mangsa daripada luar negara. Kalau mahukan barang tersebut dihantar, kena bayar dulu cukai yang telah ditetapkan. Dalam satu kes pulse scam, mangsa ialah seorang pengurus kilang telah kerugian sebanyak RM84,950. Mangsa pada mulanya telah menerima satu WhatsApp daripada seorang pekerja syarikat penghantaran delivery service yang mengarahkan mangsa membayar cukai sebanyak RM9,150 supaya barang dapat dilepaskan. Mangsa kemudiannya ditakut-takutkan pula dengan dakwaan yang syarikat delivery ini akan membuat laporan polis dan SPRM kalau tak mahu membayar nilai yang diminta. Mangsa kemudiannya membuat 2 lagi transaksi pindahan wang kepada sindiket ini. Itu sahaja antara kes-kes scam yang berlaku pada tahun 2020 ini. Selain daripada 5 senarai tadi, kami nak ingatkan juga terdapat beberapa kes scam yang lain seperti TAC scam, iaitu scam di mana suspek menghubungi mangsa untuk mendapatkan nombor TAC kerana telah tersalah memasukkan nombor telefon mangsa. Seterusnya, WhatsApp scam. Mangsa dihubungi oleh scammer yang menggunakan gambar profil WhatsApp dan nama kenalan mangsa dan cuba untuk meminjam wang. Scam duit lama, iaitu scammer duit lama ini selalunya mendakwa dia adalah seorang pengumpul wang lama yang berminat untuk membeli duit lama dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk elakkan diri dari jadi mangsa penipuan, jangan terlalu mudah percaya. Sentiasa semak dulu apa-apa iklan, mesej atau panggilan yang diterima. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Jangan lupa like, share dan subscribe page kami Next Episode Channel.